Salam sejahtera semua, selamat datang kembali ke Panggung Digital. Terima kasih semua kerana masih bersama kami. Kali ini kita akan bertemu atau menemu ramah dengan Anwar Hadi Ramli. Apa khabar Anwar? Macam feeling radio gitu. Aku memang ada ambition nak jadi DJ radio tapi tak dapat lah kan. So buatlah challenge sendiri. Okay. Habis aku nak cakap macam kat radio ke macam biasa berbual dengan kau? Macam biasa je. Kita cicit-cicit je. Okay. Macam biasa. Berbual. Okay. Cuma sekali-sekala tu nak kena fikir yang kita ada audience lah kan. Ya. Gitu. Alright. So kenapa mungkin anda akan ada bertanya kenapa saya menjemput Anwar Hadi ke sesi temu ramah ni, kerana dalam kita sibuk-sibuk ber-COVID ni ataupun kurang sibuk ber-COVID ni, dalam circuit breaker ni, macam orang lain semua sibuk buat persembahan digital, kita buat gedebuk. Anwar Hadi, dia dapat benda yang lain. Dia telah balik ke asal dan menerbitkan buku. Ni buku Anwar. Cantik cover dia. Fierce sangat. Anwar, kenapa Anwar? Kenapa kau print buku Anwar? Kenapa kau publish, terbitkan buku ni Anwar? Bacalah. Pasal aku memang dah lama aku dah lama cita-cita juga nak kumpulkan skrip-skrip pentas yang aku ada. Jadi selama ni aku tanya-tanya orang lah macam mana nak kumpulkan skrip-skrip semua ni, kumpul dalam satu buku ke apa. Dah lama cita-cita ni, tapi tak bergerak, tak ke mana-mana. Mungkin sebab semua sibuk, aku pun sibuk. Jadi bila masa tengah circuit breaker ni, tengah tak banyak kerja nak buat, jadi aku buat sendirilah. Aku kumpulkan skrip. Dalam buku tu ada 2 skrip je. Skrip tu semua adalah 2 je. Skrip yang pernah aku tulis dan pernah dipentaskan satu masa dulu. Jadi kadang-kadang kita rasa nak baca balik buku tu, nak baca balik skrip tu dalam bentuk soft copy dalam laptop macam tak seronok kan. Ada orang lagi, aku lagi suka ada hard copy untuk pegang dan rasa kan. Jadi aku cubalah dulu cetakkan ni dua skrip dalam satu buku. Tujuan asalnya ialah, pertama, memang cita-cita nak kumpulkan skrip-skrip tu daripada dia hilang dalam soft copy dah tu terlupa. Jadi ada hard copy untuk kita pegang, boleh belik. Dan kedua ialah pasal memang tak ada kerja nak buat time circuit breaker. Satu usaha untuk mendapatkan mata pencarian lah kan. Untuk buku ni kan ada cara-cara lain dah. Awak memilih untuk menerbitkan buku ni. Saya memang menghargai sangat dan bangga sangat yang teman saya Anwar Hadi Ramli dah terbitkan buku dan kini boleh dikatakan sebagai seorang author lah. Memang penulis lah kan. Memang buku ni Anwar Hadi pun dah pernah menerima anugerah sastra untuk penulisan untuk skrip teater, bukan? That is what, tahun bila tu? Dan naskah apa tu? Naskah The Assumed Vicious Cycle of a Melayu Youth, hadiah persuratan 2017. Yes. Saya tahu cerita dia, saya pernah terbitkan cerita tu dalam, untuk persembahan teater di Taman Warisan Melayu pada tahun 2018. Tapi mungkin kita nak cerita sikit lah. Tajuk naskah tu bahasa Inggeris. Dia menang anugerah sastra Melayu. What do you think about it? Kenapa? Apa yang mungkin buat panel yang menilaikan naskah tu bersetuju untuk memberikan anda hadiah maksud sastra tu, walaupun dia dalam bahasa Inggeris tapi penulisan dia pun bahasa Inggeris kan. So the thing is, how did it come about to reach that level in a Malay literary award? Okay, aku tak boleh menilaikan apa yang pengadil tu menilai lah. Aku pun tak tahu macam mana cara diorang menilaikan. Tapi daripada risalah yang diorang berikan tu, yang tentang kata-kata penilai tu, diorang tak kata apa-apa sangat tentang bahasa. Mereka katakan tentang konteks cerita tu.
sangat bersesuaian dengan masa ni. Mungkin juga bahasa yang digunakan dalam skrip tu juga boleh digunakan sebagai apa yang mereka nilaikan ialah kerana ia bersesuaian dengan masa. Skrip tu tajuknya menggunakan bahasa Inggeris, tapi lebih kurang tapi tak semua skrip tu dalam bahasa Inggeris, cuma tajuknya, dan kemudian 50 atau 60% saja naskah tu dalam bahasa Inggeris, yang lainnya dalam bahasa Melayu. Yang dalam bahasa Inggeris pula adalah kata-kata dari pelakon utama dalam cerita tu apabila mereka berhubung dengan penonton. Tetapi bila mereka berbual dengan watak-watak lain, mereka berbual dalam bahasa Melayu. Jadi mungkin sebenarnya tujuan saya lah pula sebenarnya tujuan aku sebenarnya tujuan aku letak skrip tu dalam bahasa Inggeris ialah kerana nak menyindir orang Melayu yang tak faham bahasa Melayu. Pasal setiap kali nanti kita bikin pementasan, nanti kalau cakap bahasa Melayu, banyak kali aku dapat maklum balas yang tak rasmi, maklum balas yang tak bertulis, tak faham lah apa dia cakap, tak faham dah tu, diorang tengok subtitle kan. Jadi kalau dah macam gitu, aku pula tak nak buat cerita tu sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Kalau macam gitu dah tak ada maknanya kita buat teater Melayu. Jadi sebenarnya itu adalah sindiran. Bahasa orang putihnya dalam cerita tu adalah sindiran. Mungkin penilai pertandingan tu mereka dapati atau dapat merasakan sindiran tu, dan sindiran itu memang bernas ataupun boleh digunakan sebagai bahan peringatan untuk para pembaca. Mungkin itu salah satu penilaian dia lah. So Anwar sebagai penulis memang suka menyindir. Anwar ketengah sikit lah. Framing dia nampak dia wanted, so aku tak tahu aku kat mana sebenarnya. Ini framing ni okey. Alright, cantik. So boleh ke asalnya? Balik kepada soalannya. So Anwar ni seorang yang suka menyindir ataupun penyindir? Sindiran ni dalam peribahasa Melayu, dia katalah kan, siapa makan lada dia terasa pedas kan. Jadi kalau kau tak makan lada, kau tak perlu terasa pedas dia. Jadi kemungkinan sindiran tu bukan bermaksud sindiran untuk mengutuk atau nak membuat orang tu terasa pedas. Lagipun kalau orang tu terasa pedas, dia akan buatkan dia lebih kuat dalam alahan dia, demi immunity dia lagi baik. Jadi kalau orang tu tak terasa pedas tu, maknanya dia tak terasa dengan sindiran tu. Jadi kalau dia tak terasa, mungkin cerita-cerita yang kononnya bermaksud sindiran tu boleh jadi satu cara sebagai social critic ataupun social observation. Sebab orang Melayu ni dia sembunyikan sindiran dia. Dia ada perasaan apa-apa yang dia nak cakap tu, dia sembunyikan, dia tak cakap. Dia cuma bisik-bisik je dengan kawan-kawan dia. Jadi dia jadi isu atau jadi hal yang tidak diketengahkan. Jadi melalui naskah pentas pada aku lah, kalau aku boleh buat filem ke movie ke, aku memang dah buat dah. Tapi aku punya sampai aku ialah outreach aku cuma dalam pentas je. Jadi dari mungkin dalam 120 penonton yang dapat tengok tu boleh menggunakannya. Kalau dia tak terasa pedas, mungkin dia boleh gunakan dia sebagai social critic ataupun social awareness, ataupun dia boleh social education for that period of time pada masa tu. So dia bukan sindiran untuk sindiran kosong-kosong lah. Dia sindiran, dia adalah satu peringatan juga. So dalam balik kepada buku ni, Al-Iman, saya pernah tonton Claustrophobia. Al-Iman saya tak dapat menonton. Ni adalah seperti tertulis dalam kat buku ni lah, naskah postmodern dan juga absurdis. So dua-dua postmodern absurdis ataupun satu postmodern satu absurdis pada masa awal? Al-Iman lebih kepada postmodern, Claustrophobia lebih kepada absurdis, tetapi kedua-duanya boleh digabungkan sebagai postmodern dan absurdis. So yang bila yang dipentaskan dua cerita ni? Aku tak ingat, aku nak tengok balik buku tu kejap. Kejap. Kita perlu kat sini kan. Alah, aku baca. Aku pun terlupa lah. Okay, sabar. Al-Iman 2018. Claustrophobia 2017 ke 16. Dua-dua dipersembahkan di? Dua-dua dipentaskan di Politeknik Republik Politeknik.
Okay. So kenapa yang ni dua dipilih dulu untuk saya memang apa ni, aku dah tahulah yang this is the first volume of, but is it all going to be called Bacalah or you have different titles for the next volumes? Untuk judul-judul yang akan datang, judul dia memang akan lain-lain lah, tak sama, bukan Bacalah. Bacalah untuk buku yang ini saja. Okay. Apa soalan dia tadi? Kenapa pilih ni dua? Kenapa pilih ni dua untuk yang volume ataupun penerbitan yang pertama ni? Sebab aku secara peribadi aku suka dua cerita ni. Dan dua cerita ni dia bukan cerita lah, memandangkan dia postmodern. So postmodern dia bukan adalah satu skrip naskah yang cerita dia ada A sampai Z gitu. Tak linear lah. Jadi aku lagi suka ni dua naskah ni, dan aku rasa naskah dua ni macam nak cakap, dia tak ada dia adalah cerita. Okay, katakan kalau orang bikin buku kan, atau orang kumpulkan buku, selalunya bila orang terbitkan kemudian dia jual, buku tu selalunya berunsur buku cerita atau ada ceritanya, walaupun dia cerita buku pentas. Macam aku baca-baca balik buku-buku kumpulan naskah pentas yang buku yang lain-lain, kebanyakan yang diorang letak tu semua buku naskah pentas yang bercerita, cerita tentang ini, cerita tentang itu, cerita tentang ini, macam-macam cerita lah, semuanya bercerita, berbentuk cerita. Tapi ni dua aku tak nampak. Sejauh ni aku tak pernah nampak buku kumpulan naskah pentas yang meletakkan naskah pentas yang bukan jenis cerita. Jadi aku cuba ni dulu. Bukan drama lah. Bukan drama. Aku pernah cakap juga bukan drama, tapi ramai orang tak berapa faham bila cakap pada diorang semua jenis bentuk for layman term lah, bukan aku mengutuk siapa-siapa. For layman term untuk orang biasa, orang yang jarang ataupun tak berapa jelas, tak berapa tahu ni, diorang fikir drama tu adalah teater dan teater itu adalah drama. Mungkin anda boleh jelaskan daripada halayak yang mungkin apa tu, pada definisi sebenarnya teater dan drama, apa perbezaannya sebenarnya? Dari apa yang aku lalui selama ni, dengan daripada apa yang dipelajari, aku tak pergi sekolah teater, aku bagi tahu. Dan aku aku tak pergi sekolah teater, tapi daripada buku-buku nota sekolah-sekolah teater yang aku pinjam, curi daripada kawan-kawan yang lain, aku dapati erti kata teater tu berbeza-beza. Orang ni kata lain, orang ni kata lain, orang ni kata lain. Dan aku rasa kalau diorang boleh beri erti kata yang berbeza-beza, aku juga boleh bagi erti kata yang berbeza-beza. Bagi aku erti kata teater itu adalah satu pembentasan yang secara langsung kepada penonton secara langsung. Jadi tidak semestinya cerita drama itu adalah pementasan teater. Jadi pementasan teater tu boleh jadi persembahan gerak tari, pergerakan silat atau apa saja, asalkan pementasan itu dipersembahkan secara langsung kepada penonton yang menontonnya secara langsung. Bagi aku itu teater. Jadi termasuk hadra orang kahwin kat bawah tu semua, orang tengok persembahan secara live, secara langsung, itu pada aku adalah teater. Jadi tak semestinya persembahan teater tu mesti berbentuk drama. Drama pula bagi aku, erti kata drama aku adalah satu cerita yang mempunyai watak-watak utama, watak sampingan, mempunyai jalan cerita yang ada masalah, yang ada cara-cara menyelesaikan masalah dan ada resolution ni semua. Itu pada aku adalah drama yang ada cerita yang kita nak ikut. Kemudiannya pada aku, erti kata drama tu, cerita tu, hal-hal yang diketengahkan semuanya adalah hal-hal yang boleh diselesaikan tetapi dibesar-besarkan. Contohnya macam drama tu, dia bawa balik girlfriend habis mak dia tak suka, kalau kau masih nak sangat dengan girlfriend kau ni, kau jangan tinggal rumah aku lagi. Itu adalah hal yang kecil tetapi dibesar-besarkan dan dijadi satu bentuk hiburan. Dia jadi isu. Jadi pada aku
itu drama lah kan, itu macam dramatize lah, drama lah you know. Jadi beberapa jenis pementasan tu tak semestinya berdrama, boleh jadi pementasan lain-lain, dan dalam buku ni adalah 2 jenis pementasan yang bukan drama. Jadi mungkin dia boleh digunakan kalau siapa-siapa yang berminat untuk nak dapatkan buku ni, ataupun yang dah dapatkan buku ni, boleh gunakan dia sebagai rujukan bahawa pementasan teater tidak semestinya adalah satu pementasan drama. Kiranya Anwar Hadi Ramli seorang dramatis ataupun seorang penggerak teater? Penggerak teater. Kalau dramatis, dah tak mau cakap. Cakap lah. Mana boleh? Tak boleh pula. So you're never dramatis. Kalau dramatis dah main bola. Oh, begitu. Tak baik. Tak nak cakap komedi dekat tu semua. Taklah. Betul. Faham. Dramatis. Aku tak buat drama. Aku tak buat cerita drama. Aku tak berlakon cerita drama. Maaf, aku berlakon cerita drama kadang-kadang kalau dipanggil. Tapi aku tak tulis cerita drama. Aku tak menggiatkan cerita drama. Jadi aku tak kira diri aku dramatis. So dalam penerbitan yang seterusnya ni, cerita yang bagaimana yang akan anda, seperti gini juga lah, episodis, modernis, yang bukan ada aliran cerita yang A to Z dengan konflik yang dibesar-besarkan. So is that what people gonna get from Anwar Hadi anthologies of scripts that is published in the book? Okay, what are people going to get? Apa yang mereka boleh dapatkan daripada buku ni? Okay, dan seterusnya lah juga. Dan seterusnya juga. Okay, aku bercita-cita untuk terbitkan lagi tiga judul. Yang ini, yang pertama ni bacalah adalah untuk cerita episodis dengan postmodern. Judul kedua kemungkinan adalah cerita-cerita drama. Ironik kan, tadi aku cakap tak buat drama, tapi nanti aku akan jelaskan drama. Ketiga adalah cerita-cerita ensemble, mungkin cara-cara skrip-skrip pementasan teater ensemble. Dan keempat adalah skrip cerita-cerita period. Period lah. Jadi period as in Purbawara? Tak, aku ada dalam rancangan aku sejarah tak ada 2 sejarah, tetapi period tu bermaksud dalam satu kelompok masa kan. Jadi dalam satu zaman ni, jadi 3 cita-cita aku, 3 judul untuk dalam buku period tu. Ada satu cerita sejarah, lagi satu cerita satu tu cerita yang setting dia pada zaman dahulu kala, tapi bukan cerita sejarah. Mungkin cerita boleh dikirakan cerita purba. Dan satu lagi cerita yang di settingnya di masa depan, jadi bukan cerita sejarah. Okay. Jadi apa tadi? Apa yang penonton pula? Penonton. Aku dah lama tak berlakon tau, korang baru berlakon dari Cik Nadi main show. Tadi kan baru berlakon Cik Nadi main show. Bila? Tahun lepas lah tu. Dah dekat setahun juga. Tahun lepas? Tahun bulan 9 2019 tau. Serius lah. Sekejap kan? Sekejap ni, ya Allah. Okay. Pasal tahun 2020 ni kita tidur bangun kan. Dia dah macam pelik, dia cepat sangat, terlalu cepat. Ya. Apa dia? Berapa akan dapat lah daripada apa benda itu tu pasal purba, satu maksudnya cerita period yang mengisahkan zaman tertentu. Yang ini pasal episodis dan juga modern, postmodern. Dan lagi 2 yang akan kita harapkan, drama dan juga ensemble. Drama dengan ensemble. Okay, apa yang diorang boleh dapatkan ialah what they can achieve or gain from reading this book lah. Aku rasa ialah pertama sekali ialah ia boleh dijadikan bahan rujukan untuk teater Melayu. Mungkin aku ni punya nama aku ni tak sebesar mana untuk jadi bahan rujukan, tetapi
aku pastikan setiap naskah yang aku tulis itu adalah naskah untuk teater Melayu. Kalau kau translate ke, kau alih bahasakan ke bahasa Inggeris, you will get lost in translation. So aku pastikan cerita-cerita tu semua bersesuaian untuk teater Melayu. Contohnya macam Aliman, cerita Aliman ni lebih kurang setengah daripada dialognya tu menggunakan peribahasa Melayu. Jadi aku muatkan lebih kurang dalam 30-40 peribahasa kat dalam tu, dan peribahasa tu digunakan sebagai dialog. Jadi kalau alih bahasa translate into English, it won't work. Jadi tujuan pertamanya ialah apa, what you can take from these publications ialah semuanya adalah boleh dijadikan bahan rujukan untuk teater Melayu saja. Dan kedua ialah boleh gunakan sebagai bahan hiburan. Kalau jelak dengan drama ataupun ada orang lain yang macam aku yang tak minat drama, boleh gunakan bahan bacaan ni untuk berfikir atau menulis atau mendatangkan idea tentang cerita-cerita yang bukan drama. Mungkin boleh menjadi satu cabang untuk masa depan. Kita juga boleh menulis sebuah cerita yang bukan cerita drama. Dan juga sekarang aku ni banyak bercampur dengan golongan belia. Dari mana yang aku mengajar di sekolah, banyak belia, ramai belia, ramai remaja. Ni juga boleh jadi satu satu reflection untuk diorang, satu bahan untuk diorang cermin diri lah. Cermin diri, boleh jadikan satu bahan untuk diorang untuk explore, untuk teroka bahawa penulisan tu tidak semestinya penulisan drama atau penulisan cerpen yang yang template. Macam contoh kalau aku pergi sekolah ke apa, nanti bila aku tanya diorang bikin satu cerita dia mesti jadi satu cerita drama. Dia jalan kaki, berjumpa dengan seorang lelaki homeless, lepas tu macam gitu. Tak dengan that graph lah, that tetap macam gitu. To the conflict to the peak then. So you what you're thinking, apa yang anda fikirkan sekarang ialah untuk to go away from that style of writing. That is what you're trying to do. Anwar's idea of writing today. Bagi aku ialah itu cara aku ialah aku tak nak samakan dengan writing yang template atau yang biasa, yang asas. Kedua ialah kalau boleh sesiapa yang baca, lebih lagi golongan belia atau remaja, mereka juga boleh dapati bahawa ada cara penulisan lain daripada apa yang mereka pelajari. Jadi kalau macam kat sekolah pun dia belajar ni, nanti dia pergi library, dia baca buku pun baca benda yang sama macam gini, then pada aku nanti aku pun dah jadi orang macam gitu je. Kasih dia orang variety, pilihan untuk baca benda lain. So the question is, soalan seterusnya, Anwar, kita dah diterbitkan dalam buku adalah bahan rujukan yang boleh dikatakan sebagai sumber ilmiah ataupun an academic tool. Do you think you need this book to be accredited ataupun di review oleh para akademia? That's just my question. So memang kalau fikirkan semua orang boleh print buku, tapi memang niat dia luhur sangat. For me, I respect the reason that you print this book. Tapi mungkin ada setengah manusia yang kat luar tu yang mungkin tanya, like you said yourself, siapa Anwar Hadi, orang yang tak kenal. Tapi apakah anda rasa perlu untuk buku ni di-accredited by golongan ilmiah ataupun the academics? Just question. Okay, tujuan pertama, walau apa-apa pun yang kita buat, pada aku mesti kena balik kepada niat yang pertama. Niat yang pertama aku ialah untuk mengumpulkan naskah-naskah aku dalam bentuk buku yang jadi boleh digunakan sebagai bahan bacaan atau bahan rujukan. Tetapi aku tak cakap tadi yang dia seharusnya atau dia semestinya menjadi bahan rujukan atau bahan bacaan. Jadi aku tak rasa ia perlu di credited atau perlu ditapis, dituntut, dibaca dan tak perlu, pada aku tak perlu kreditkan. Kalau
orang rasa yang dah baca, orang rasa benda ni boleh digunakan, silakan gunakan. Kalau rasanya ia adalah sesuatu yang tak boleh digunakan, anggap je lah dia sebagai satu printed block yang kau boleh skip. Next. Dia just gitu saja. Aku pun tak print banyak. Aku print, mula-mula aku print 50 keping je. 50 keping. Lepas tu bila aku tak jumpa, aku berbual dengan printer tu pun pelik, apalah budak ni nak pergi print sampai 50 je, buang masa dia printing. Aku sampai tanya, boleh ke print 50 ni, is it kau punya kilang ni boleh tak print sikit sangat? Lepas tu dia kata okay lah, boleh print, a very fast print lah kata ni. Dia kata they have quick printing or something. So 50 je. Jadi niat aku bukan untuk war-warkan atau nak jadi besar-besar ataupun nak dijual ke mana-mana atau nak jadi kaya. Tak ada pun. Dia untuk kegunaan sendiri. Mungkin kegunaan kawan-kawan macam korang, nak tengok-tengok. Mungkin satu peninggalan aja, kalau boleh letakkan dalam library ke apa, satu hari bila aku mati ke apa, boleh digunakan gitu saja. Tidak ada niat untuk jadi J.K. Rowling ke apalah. Tak ada. Pasal kalau letak dalam soft copy kan nanti hilang, tak jumpa. Kita printkan satu, letak kat library ke apa. Lagipun blue light atau backlight daripada skrin tak bagus untuk mata. Tapi yelah, I mean ucapkan tahniah kepada Anwar Hadi for this book. Bacalah. So kalau sesiapa yang ingin dapatkan kopi, saya faham first edition dah habis. You're going to the second run right now. So kalau sesiapa yang ingin dapatkan senaskah, hubungi Anwar Hadi. Anwar Hadi ada di kat Facebook Anwar Hadi atau Anwar Hadi Ramli? Facebook Anwar Hadi Ramli. Tak banyak dah. Aku tinggal 24 keping je lagi tinggal. Kasih habis. Kita go to third edition insyaAllah. Okay. So sebagai teman dan sebagai pengikut Anwar Hadi Ramli, saya doakan yang terbaik. Dan mungkin selepas ni jilid-jilid atau volume-volume akan datang akan diterima oleh masyarakat dan teman-teman terutamanya dan masyarakat keduanya. Yes, this is a national treasure lah, insyaAllah hari nanti. Okay. Anwar Hadi Ramli, this is the book, bacalah. So terima kasih Anwar. Ada apa lagi nak dikatakan pada yang sedang menonton ni? Bila phase 2 habis, we go back into safe city, kita akan jumpa lagi insyaAllah. Yes, insyaAllah. Tak sabar. Okay. Alright, dari saya bertemu ramai saya dengan Anwar Hadi. Untuk Panggung Digital, silalah like Facebook page kami, follow us on Facebook, subscribe to our YouTube page, leave comments. You're open for comments and insyaAllah kita jumpa lagi pada episod ataupun temu ramah yang akan datang. So till then, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.